Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar Alhamdulillah. semua? Apa khabar semua? Aduh, Hai, kajang SN. hujan hari ni. Macam Hujan mana ni. semuanya? Semuanya nampak Ha. awan mendung je. Aduh. Oh, okey. Apa Okey, khabar okey. semua hari ni walaupun hujan dekat luar tetapi isu hari ni panas. Panas. Belum apa-apa dah ni. Ramai ni Sen. Dah dekat 50 view tengok kita ni sekarang ni. Dah 60 lebih sekarang ni. Okey, Dah 50 silakan lebih dah. share-sharekan semua ni kerana memang isu panas hari ni. Betul. Ramai tak puas hati ni. Ramai dia ceni-ceni Sen. Panas-panas ni. Betul. Siapa yang tak panas hati tak tahulah kan. Assalamualaikum. Okey. Siapa Okey. yang tak panas hati bila dah Yalah. penat buat iklan, copywriting power semua tu sekali Betul. post saja kena block. Aduh, masalah. Panas hati panas. Okey, nasib baik hati kita dah sejuk sikit, Cik. Pasal apa? Kita tak terlibat dengan kena blok-blok ni semua. Kita dah lalu Sen. Okey, dulu kita memang melaluinya dan memang tak boleh nak elak. Ada satu zaman kita dapat kita enjoy betul-betul Facebook. Apa yang kita tekan, apa yang kita letak kan, kita post saja kat situ kan. Betul. Kalau kata kita ada 50,000 follower, 50,000 orang semua dapat kita punya update. Kalau ada 100,000, 100,000 dapat update. Jadi kita pun melalui satu suasana yang sebenarnya pada ketika itu kau bayangkan ya, jual t-shirt je pun, jual t-shirt sekali lambung saja pun beribu orang beli t-shirt je. Hari ni kalau kata t-shirt yang sama kita lambung saja dekat dalam kita punya Facebook, tanpa iklan-iklan semua tu nak dapat 10 helai t-shirt pun susah. Pasal apa? Inilah sebabnya kerana Mak Jubek. Okey. Yang Kita sedang tak boleh nonton- nak sebut kita Okey, sekolah ni Mak Jubek ni lah. Okay, yang sedang menonton nak minta tolong komen sikit macam mana kualiti audio, video kami di tempat anda dan juga komen adakah anda pernah mengalami masalah yang sama. Rasa ramai share ni mesti ramai masalah. Kongsikan apa pengalaman korang. Ada tadi dalam komen, saya tunjuk sikit Sen. Komen apa nama tu? Yang kita lihat daripada Fiza Anwar. Itulah, saya tak tulis ayat menjual pun, gambar produk hilang lepas post. Ui, macam mana ni Sen? Itu lagi panas tu. Lagi panas. Membara dalam hati kan. Aduh. Jadi ini yang sedang berlaku. Okey. Jadi kita nak dapat respon dulu daripada anda semua. Tengku Alek, video bagus. Video bagus. Okey, kualiti video cantik. Apa pun jangan risau. Okey, tekankan kat sini. Okey, kita nak kongsikan. Tapi kalau korang tak boleh nak bagi jawab, okey, bagi salam lah sikit kan. Kita Assalamualaikum semua. Okey, tolong jawab dekat bahagian komen sekarang ni, ramai-ramai serentak ni semua. Bagi salam kat kita nak berkawan. Kita bukan nak kita bukan nak profit, tapi kita nak kawan dengan anda semua. Okey, Assalamualaikum, jawablah. Salam dari mana semua tu. Kalau itu pun yang sedikit pun korang tak boleh buat, macam mana lagi tangan yang sama macam mana nak bertindak untuk mengubah nasib kita daripada kena block dengan Mak Jubek. Lepas itu kita dah terus alamak dah tak boleh nak berniaga apa semua tu. Tolong tikarlah. Kita ada cara sebenarnya, kita ada banyak cara. Kesemua jenama-jenama kita yang kita bangunkan semuanya disukai oleh Mak Jubek. Walaupun Mak Jubek kita tak bayar sangat kepada dia, kita tak belanja banyak. Orang lain kita dengar dia belanja untuk dapatkan 1 juta, dia kena belanja 300,000, ada yang belanja 20,000, ada yang 30,000. Lebih kita nak, kalau kata kita punya nak dapat 100,000, kita belanja tak sampai 100 pun ada. Macam mana ramai cara ni dia? Makin ramai. Okey, terima kasih. Kita sebutkan nama mereka semua ni. Okey, sebut. Okey. Banyak ni. Terima kasih Tengku Adik, Black Rover, Sida Rashida. Okey. Mazlina Ramli. Post kena hide. Budak pengantin Ilham Airit. Okey. Nurmah Syarif, Mahyidin, Haziza Raja, Syah Aril, Noni Husin, Dina Insyirah, Mazlina Ramli. Allah. Kau sambung. Saya Nazatul Nizlan, Nur Hidayah. Siapa lagi? Nur Syuhada, Siti Farha Yaakob, Surida, Muhammad Syahrizal Saini, Din Film, Bing Irwan, Fakhrul Razi Kamarudin. Dari Seremban Negeri Sembilan, orang Nogoi kita. Assalamualaikum, salam dari Perak. Along PJ, Muhammad Noor. Salam Sifu dari Sabah hadir. Terbaik korang. Batu Pahat Johor. Guna earphone PS4 ke? Ada orang komen. Okey, apa pun sebenarnya kita ada banyak lagi. Dari Mekah pun ada, alhamdulillah. Dari Mekah. Okey, kita ada banyak lagi perkongsian kita. Sebenarnya tak sempat kita nak berkongsi kat sini. Kalau yang tak sempat kita nak berkongsi kat sini, tolong pergi ke Telegram channel kita secara percuma. Boleh dekat description.
Mana dekat mana? Dekat description. Dekat mana stiker ke apa? Kat bawah dekat description kita. Kat sini. Kat situ. Okey, dekat bawah ni. Kat sini. Okey, kat sini. Ini dia. Boleh pergi kat sini, klik t.me. Kalau kata malas nak tulis, okey, boleh klik saja dekat dalam description post ini. Terus pergi kepada grup kita. Pergi sekarang ramai-ramai kerana di situ kita akan buat banyak perkongsian dan juga secara percuma bagaimana kita nak membangunkan pasaran kita dalam platform yang Mak Jubek buat, tapi tanpa bagi duit banyak sangat kat Mak Jubek. Bagi sikit-sikit cukup. Jangan tak bagi terus, bagi sikit. Nama dia memang kelakar. Mak Jubek ni. Okay. Kalau sebut nama betul-betul nanti dia terasa kan. Betul. Tapi kita pula minum ni kan. Okey. Review dekat FB page habis hilang. Marzuki Muhammad Kamal. Maksud Abdul Hadi cakap, salam tuan, patutlah saya post produk hari tu like dapat 3 je. We feel you bro. We feel you. Ada yang tak dapat like langsung. Okey. Apapun kepada mereka yang baru sampai hari ni, kita nak bercerita, kita nak kupaskan bagaimana perkembangan Facebook, algoritma yang baru yang dibuat adalah untuk mendatangkan keuntungan kepada Facebook. Of course keuntungan itu datang daripada orang-orang yang membuat keuntungan menerusi Facebook. Contohnya kita berniaga, hari-hari kita berniaga. Okey, terima kasih. Dah 216. Okey, terima kasih. Teruskan lagi sharing. Kalau tak reti nak share pun, maknanya kita ni selfish kerana kita ni rasa nak dengar seorang. Ramai lagi peniaga-peniaga kat luar sana menghadapi masalah. Post saja, bukan nak macam mana nak dapat 1 like 2 like saja pun, pasal memang post tu terus hide, tak nampak. Saudara mara kita je lah yang betul-betul rapat dengan kita je lah, yang connection dekat dalam kita punya Facebook sebagai friend sajalah yang boleh nampak. Itu pun friend pun jarang sangat boleh nampak. Pasal apa? Kita kena ingat dalam game Facebook ni, satu, ada Facebook profile yang kita tengah buat, yang kita buat itu yang kita boleh add kawan, limit 5,000 orang. Lepas 5,000 orang, awak tak boleh nak tambah lagi. 1 orang pun awak tak boleh tambah. Awak tak boleh nak discuss, Mak tolong tambah sikit lagi, saya ada kawan ramai 7,000. Tak boleh. Itu yang orang buat, kadang-kadang buat akaun kedua. Yang kedua ialah Facebook page, dan yang ketiga ialah Facebook group. Okey, ini yang utama. Yang lain-lain tu semua kita nak sentuh, tetapi kita berniaga, kita guna, kalau sebelum ini kita selesa menggunakan Facebook profile biasa saja. Tetapi Facebook profile tidak boleh digunakan untuk membuat Facebook ads. Tetapi Facebook page adalah platform untuk orang-orang berniaga. Inilah platform sebenarnya yang memberi kekayaan sebenarnya kepada Mark Zuckerberg. Allah, Mak tersebut pula nama betul. Mark Zuckerberg. Okay? Mark Zuckerberg. Harap-harap Mark Zuckerberg tak dengar saya sebut nama dia betul-betul dan tidak tersedak lah, dan dia boleh meneruskan legasi Facebook. Kerana kita sebenarnya berterima kasih juga kepada Mark kerana dengan adanya dia, sebenarnya hari ini tidak ada advertisement yang lebih powerful berbanding dengan Facebook Ads yang kita boleh betul-betul pergi direct kepada targeting kita. Kalau korang tak tahu, sebenarnya kita pernah bincangkan dalam kita punya marketing plan, kita pernah scrap satu plan untuk spend berapa ratus ribu untuk kita pasang billboard dekat highway. Kita scrap semuanya, tetapi kita membelanjakan about less than 10% daripada apa yang kita nak belanjakan dekat highway tadi tu, dekat dalam Facebook. Tetapi dia punya impact dia lagi kuat, lagi powerful, dan 10 kali ke 20 kali ganda lebih baik daripada kita pasang billboard ke seluruhan highway. Betul. Macam mana cara dia? Ini kita nak cerita kepada semua. Okey, ada banyak. Aku baca komen sikit boleh kan? Okey, baca. Okey. Patutlah saya post iklan, posting di hide dan friend list tak nampak. Lepas tu Nur Haslina Abu Bakar, dia kata sekarang kos iklan mahal sangat Sifu, jangan risau. Sebenarnya boleh dikurangkan. Okey. Andy Ibrahim kata terima kasih SN dan tim buat live ni. Okey, sama-sama. Jangan lupa share live ni supaya lebih ramai dapat belajar. Alright. Yang tadi cakap kata kos iklan mahal tu, kadang-kadang sekarang ni kalau per engagement, kalau dulu masa mula-mula FBS keluar gambar, kalau gambar dengan copywriting yang korang-korang buat power tu kan, bolehlah dapat dalam 0.01 sen. Boleh. Tapi sekarang ni minta maaf lah, biasanya dalam average pun dapat 10 sen. 10 sen ataupun 1 sen ataupun 5 sen, paling power pun 5 sen. Jarang-jarang sangat kita boleh turun bawah daripada tu. Tetapi apabila kita menggunakan satu muslihat, iaitu
internet content marketing, iaitu iklan yang tidak kelihatan seperti iklan. Bukan iklan yang macam ni. Syed, kau letak iklan ni satu yang rasanya ada print screen tadi. Iklan yang tidak seperti iklan ya. Iklan tidak seperti iklan bukannya iklan yang kita spell satu-satu untuk menipu algoritma yang dibuat oleh Facebook. Contohnya macam ni, kesian juga kita bila baca iklan macam ni kan, kita kesian. Kenapa? Kalau kita sendiri yang menjadi customer, kita baca iklan ni pun kita jadi murung. Ini dia. Daripada sahabat kita daripada Faizal Zainal kata package PKPP nama baru Mark Zuckerberg. Kata package PKPP dia terpaksa tulis serendah ringgit Malaysia 1,100 untuk satu majlis. Dia cakap lagi korang je. Jadi korang jimat ringgit Malaysia 400. Maknanya terpaksa terpaksa dia spell satu-satu pasal dia tak nak ada nombor dan tidak ada harga. Kalau harga currency RM ke ringgit ke dolar ke semua tu confirm Mark Zuckerberg akan merasakan ini adalah iklan. Once dia iklan, dia tidak benarkan iklan itu berada dalam Facebook profile. Kerana Facebook profile adalah dibuat untuk connecting friends to friends, family to family. Betul? Jadi dia bukan digunakan untuk membuat iklan. Tetapi sebenarnya kalau kata awak ada 100 orang kawan dalam 100 friends dalam Facebook profile dan awak post satu iklan, 100 orang akan tengok. Akan tengoklah. 100 orang akan dapat dalam newsfeed dia. Dia akan kelihatan dalam newsfeed dia. Okey, kerana dia adalah awak punya friend. Tetapi awak tak bayar pun. Sama juga macam orang yang follow macam page kan. Page kalau dulu, kalau kita ada 50,000 follower, kita hantar iklan 50,000 orang semua boleh tengok dalam newsfeed. Kemudian setelah datangnya legacy Facebook Ads, setelah Facebook nak buat duit dengan benda ni semua, jadi setiap kali apa yang kita post, kurang daripada 5% saja orang yang follow kita dalam page tu yang boleh tengok. Ini kena faham. Satu, Facebook page yang kita buat iklan tadi tu. Satu lagi, Facebook profile yang kita boleh add kawan tu. Add friend sampai 5,000 orang. Yang Facebook page dia tak ada limit. Boleh sampai 8 juta, 10 juta. Kalau kata ramai sangat follow, boleh sampai banyak macam itu. Tetapi, tidak guna pun fan ramai-ramai. Fan yang ramai-ramai itu setakat mereka mengesahkan yang mereka sedang kenal awak. Tetapi awak nak akses kepada dia untuk menjual apa yang awak nak jual, tak boleh. Awak boleh dapat lah, tapi by now rasanya tak lebih daripada 1% ke 2%. Kalau kata kita ada 1 juta followers, jangan mimpi setiap kali kita post saja, mungkin dalam sekitar 5,000 ke 10,000 orang saja yang dapat maklumat itu melalui dia punya timeline newsfeed dia. Yang lain, kita kena reachkan mereka ini menggunakan iklan berbayar. Itu yang ayat dia berbayar tu, itu yang dia nak. Jadi hari ni sebenarnya macam mana kita nak kongsi macam mana kita nak buat iklan tak payah bayar. Bukan tak payah bayar. Jadi bayarnya sangat-sangat minimal sebab kita buat sesuatu yang Facebook perlukan kita. Itu rahsia dia. Tapi sekarang ni saya nak beritahu dah dekat 80 lebih share. Teruskan share, kita cuba buat 100 share sampai kali ni. Terima kasih kita live ni kita dapatkan milestone 100 share. Terima kasih semua. Saya ada baca komen sikit okey. Apa pun jangan lupa mengikuti kita punya channel Telegram kita, kerana dalam channel Telegram tu kita membuat perkongsian secara berkala. Setiap hari kita akan buatkan perkongsian secara tertutup dan kita juga memberikan kelas-kelas percuma melalui Telegram channel. Minggu ni ada kelas percuma di sana? Okey, minggu ni ada kelas percuma. Jadi kita akan bagi link itu hanya melalui Telegram yang ada dekat sini. Ini dia. Ini dia. Masuk situ. Alright. Kita baca soalan sikit boleh Sian Okey, kita baca soalan. Okey, Fai Ferragamo. Kalau post kat Facebook page, lepas tu share kat personal page, adakah disekat juga? Tak ada. Tak ada. Kalau kata kita share daripada page daripada page kita hantar ke kita punya profile, itu tak ada. Itu menandakan sebenarnya kita ni macam orang lain juga yang nampak ada post orang yang best, kita bawa tarik. Itu tak ada masalah. Tapi kita sendiri yang membuat iklan dalam kita punya Facebook profile kita, yang itu Mak tak bagi. Kesian kita. Okay, kenapa Mak buat macam tu? Asal Mak buat macam tu? Sebab sebelum ini orang dah jadi sangat bijak. Sekejap saya betulkan kamera sikit. Orang dah jadi bijak kerana sebelum ini kalau kata kita guna Facebook page,
Untuk kita dapat reach 5,000 orang, kita kena ada lebih kurang 100,000 followers. Betul. 500,000 followers. Baru kita Betul. boleh dapat 5,000 orang yang masuk dalam newsfeed dia. Itu pun kena, itu free. Tapi, sekiranya kita mempunyai Facebook page yang ada 500 friend, kita post saja iklan kat situ, 5,000 orang tu akan tengok. Oh, tak payah bayar Facebook ad. Yes. Tak payah bayar. Ad friend je lah Ihsan kan. Ad semua tu. Tak payah. Jadi kita add je orang. Jadi bertambahlah akaun-akaun sehingga ada usahawan-usahawan yang kerja dia pergi add je siapa-siapa semua tu. Dia kenal tak kenal semua tu, dia add. Yang pentingnya dia kata nanti satu hari nanti dia nak menjual dan orang tu akan dapat kita punya iklan secara percuma. Dia pun tak bayar iklan tu. Jadi macam mana kalau kita jadi tauke Facebook, kita pun akan rasa macam orang ini sebenarnya dia dah pandai. Dia dah pandai untuk mengelakkan diri mereka daripada membayar Facebook untuk mendapat reach. Jadi sebab itu pastinya bila dah ada orang pandai, dia punya revenue dia makin merosot. Jadi itu yang Mark dia akan buat. Okey, apa pun iklan-iklan semasa dekat dalam Facebook profile adalah tidak dibenarkan. Kiranya dibuat juga akan di-hide ataupun di-block. Okay. Delete. Memang dahsyatlah algoritma yang terbaru dia Mark Zuckerberg ni, sebab dia macam cakap lah, dia dah create platform untuk kita. Jadi macam biasalah dia kena dapatkan cukai daripada kita, macam tu lah lebih kurang. Tetapi macam saya cakap, dia sebenarnya ada cara sebenarnya, sebab tu sebenarnya kalau tengok salah satu video yang pernah kita kongsikan dalam page kita ni, nanti boleh tengok balik kenapa kita kena ada Facebook page. Sebenarnya ada kelebihan Facebook page ni berbanding dengan personal page, sebab kita dapat kenal dengan lebih rapat, kita punya ada statistik. Dan statistik itu sangat-sangat bagus sebenarnya untuk kita kawal kita punya follower. Dan sebenarnya macam Ihsan cakap tadi, kita ada elemen Facebook page, Facebook personal dengan Facebook group. Facebook group pun sebenarnya satu elemen pemasaran yang sangat-sangat bagus. Okey Ihsan, silakan sambung. Okey. Alright, jadi kita pergi pada Facebook page pula. Jadi bila Mark dia dah kekurangan pendapatan, apabila semua orang dah jadi makin bijak pasal mereka menggunakan platform profil saja untuk membuat pengiklanan secara percuma. Jadi Mark pun tak boleh duduk diam. Jadi Mark pun dia akan kehilangan revenue dalam pengiklanan. Jadi dia block kat sini. Jadi dia akan memaksa kita, semua usahawan-usahawan yang dah selesa setiap bulan dia buat jualan sampai 80,000, 100,000 ke 5,000 ke 10,000 ke, ini sambil-sambil je, sambil-sambil orang kata tu, sambil-sambil buat membawang, semua tu dia dah boleh buat duit. Sambil-sambil membawang, sambil-sambil isticah mangga, semua tu dia boleh buat duit hanya dengan menggunakan profil tanpa membayar satu sen pun kepada Mark. Jadi Mark pun tak puas hati. Jadi Mark akan pastikan setiap orang yang nak berniaga mesti menggunakan Facebook page. Apabila menggunakan Facebook page, jadi awak dah kena mula transfer awak punya friends tadi tu dekat dalam awak punya Facebook profile menjadi follower dekat dalam awak punya business page. Dalam business page ini awak boleh iklan, awak boleh post kan. Bila awak post, awak tak kisahlah nak post dekat situ, awak tak payahlah nak kena tulis RM jadi AREM, jadi RM. Jadi kesian orang yang membaca, kadang dia nak baca ni RM ke RM ke apa semua kan. Jadi bila kita terlampau kedekut kan untuk 0114 4387 pomok lebih kan Mark Zuckerberg detect. Mana rasa not tu boleh WhatsApp mami. Ya, mami COD ni COD. COD jadi COD. Kalau COD ni pun benda yang trigger dalam kepala Mark. Okey, yang ini adalah satu iklan bisnes. Jadi Mark dia takkan bagi. Pasal apa? Dia nak kita semua pergi ke Facebook page. Jadi ada satu fadilat yang ada dekat dalam Facebook page yang tidak ada dalam Facebook. Memang kita kena belanja sedikit, tapi janganlah kalau kata kita nak sangka baik, Mark pun nak buat duit, kita pun nak buat duit. Jadi Mak pun tak setujulah kalau kata dah lah kau pakai aku punya kawasan, lepas tu kau 1 sen pun kau tak cukai kan, tak bagi kat aku. Jadi dia pun tak puas hati, dia pun buatlah sekat benda-benda semua. Dan kita yang dah terbiasa dengan jualan-jualan yang sedap tanpa menggunakan Facebook Ads pada ketika ini, dan kita terpaksa berpindah ke Facebook page, dan Facebook page kita dah mula kena belajar FB Ads.
Pertama sekali kalau nak belajar FB Ads, nanti kita buat kelas Facebook Ads. Tapi nak buat Facebook Ads kena copywriting power. Tapi copywriting power dulu pun korang dah buat copywriting power, pasal dengan itu korang post dekat dalam korang punya apa nama tu, Facebook profile, yang mana sekarang ni dah tak boleh nak post lagi. Okey, yang kedua, bila awak dah ada iklan ni semua, satu fadilatnya ialah bila awak post, awak boleh tengok statistik berapa ramai orang yang buka awak punya iklan, berapa ramai orang yang turn down, berapa ramai yang bounce, berapa ramai yang convert, berapa ramai yang reach, dan awak boleh tahu setiap sen yang awak belanjakan itu berapa sen yang jadi duit, berapa sen yang masuk longkang. Ini banyak benda yang kebaikan-kebaikan yang diberikan secara statistikal. Okey, tapi itu memang of course kena belanja. Belanja dia macam tadilah, kita nak dapat apa nama tu, satu orang datang, satu orang beli, kita kena belanja sampai RM2, RM3. Ada yang belanja masuk saja tapi tak beli. Jadi ini contoh. Tetapi orang yang bijak, dia mampu untuk menggunakan Facebook page tidak kelihatan seperti iklan. Kita kena ingat, Facebook page dia memerlukan dia memerlukan dua kerangka utama untuk dia hidup. Satu konten, satu lagi iklan. Iklan adalah untuk Facebook, untuk Mark Zuckerberg, dan konten itu adalah untuk kita dan juga untuk Mark Zuckerberg tarik lebih ramai trafik masuk ke tempat kita dan menjadi follower kita. Dan bila kita follow dan dia masuk dan tengok iklan kita, Mark Zuckerberg pun dapat duit. Faham tak? Mark Zuckerberg. Okey, jadi apa yang kita buat sekarang ni, kita letakkan duit kita kurang dekat advertisement, tetapi kita naikkan kita punya kreativiti kita tu kepada pembinaan konten-konten kreatif. Ni macam buat macam ni. Kalau tak faham juga dia macam ni. Sebuah majalah iklan. Sebuah majalah iklan yang dihantar ke postbox kat rumah-rumah kita, Media Focus ke apa ke semua tu, tengoklah setiap kawasan perumahan mesti ada. Kita buka postbox kita, ada satu majalah sampai 50-60 muka surat. Dari majalah itu, majalah yang semuanya daripada depan sampai ke belakang semuanya iklan. Majalah macam ni orang tengok, orang buang, tak ada nilai. Tetapi majalah yang mempunyai konten yang boleh dibaca, contohnya kita boleh pergi ke kedai buku untuk kita beli majalah harga RM10, padahal dalam majalah tu ada 30% iklan, 70% konten. Yang paling efisien sekali ialah iklan yang berada dalam konten. Bukannya 30% tadi tu, dia adalah iklan tetapi jarumnya halus saja. Contohnya, kita menceritakan tentang macam iklan pergi tengok airline punya majalah. Majalah airline ni, dia ada cerita tentang pergi ke Cebu Island di Philippines. Dia ceritalah kat sini cantik, sini nampak lah dia punya lagoon dia nice, biru, water dia very crystal clear. Kita pun rasa macam tempting, bla 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 bla. Hujung dia semua tu cerita macam mana best di tempat ni lah, bla 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 semua tu. Kita pun seronok semua tu. Rupanya ujung sekali dia kata Malaysia Airline terbang ke Pulau Cebu secara terus setiap minggu 3 kali. Contohnya macam tu. Itulah iklan yang paling powerful, paling berkesan. Ataupun pakej percutian untuk ke sini hanya bernilai sebanyak RM879.79 sahaja untuk seorang. Dan itu iklan yang diselitkan dalam, iklan ini dia tidak langsung kelihatan seperti iklan. Walaupun dekat dalam majalah tadi tu, dalam majalah tu ada 100 muka surat, 30 muka surat adalah iklan. Iklan itu pun adalah iklan perangkap juga. Iklan yang terperangkap. Orang nak pergi baca konten, tiba-tiba ternampak iklan. Itu ternampak. Yang itu nombor 2. Okey, nombor 3 tadi tu adalah iklan yang macam tadi lah. Kita letak iklan saja macam tu dan kita buat dekat, kita buat dalam Facebook. Kita buat dalam Facebook, dalam page dah betul. Mark tak blog. Tetapi iklan dia memang betul-betul hard sell punya iklan. Memang siapa yang tengok iklan sekarang? Berapa ramai yang tengok iklan? Kita tengok iklan pun kita skip laju-laju. Kita pegang kita punya phone macam ni je. Iklan macam tu je kan. Kita laju je kalau iklan. Jadi kena bijak untuk kita mengatur konten kita. Biar konten itu walaupun dia iklan tetapi dia tidak kelihatan seperti iklan. Ini yang kita panggil internet content marketing. Yang ini kita banyak sharekan.
Dan kalau you all semua lihat dalam Facebook Recation adalah satu contoh sukses bagaimana orang lain yang mempunyai travel company untuk buat RM100,000 mereka belanja RM20 ke RM30,000 untuk pengiklanan walaupun menggunakan Facebook Ad dan juga pengiklanan tradisional. Kita pula untuk dapat RM100,000 kita cuma belanja tak sampai RM1,000. Lebih kurang dalam RM300-400 kita boleh dapat RM100,000. Jadi kenapa bayar lebih? Kalau dengan sedikit kebijaksanaan, a little tweak, kita mampu untuk create follower dan dalam masa yang sama kita create sale. Ini cara dia. Kalau tak faham sila tanya. Kalau senyap saja saya rasa semua faham. Ramai komen ni kata dia orang siap catat balik apa yang saya tulis tadi. Dia orang cakap okey, page dua elemen yang paling penting dalam page iaitu dua kerangka utama Facebook page, iklan dan konten. Betul. Jadi sekarang ni sebenarnya semua online seller, peniaga-peniaga online yang dulu sebelum ni menggunakan personal page untuk pengiklanan, kita kena nak tak nak kita kena berubah. Kita kena berhijrah ke Facebook page. Ini yang sebenarnya Mark Zuckerberg nak lah. Tapi memang nak tak nak kita kena belajar untuk keluarkan sedikit kos untuk pengiklanan. Tapi jangan keluar kos yang banyak. Jangan buat Facebook ad tentu hala. Pastikan belajar dulu. Macam yang saya cakap, kita berjaya macam mana kita boleh kurangkan kos pengiklanan kita sangat rendah dengan menggunakan content marketing. Tadi pun ada komen tadi apa nama? Yes, internet content marketing daripada Rafidah Rashid. Dia pun cakap dia pun setuju. Okey, ada orang tanya. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan. Okey, macam mana dalam FB story personal kita nak buat swipe UPV untuk link pergi ke page FB business. Itu senang je lah. Kita letakkan link kepada page kita. Jadi kita pun kita tak explore sangat story. Sebenarnya dalam Facebook apa? Dia sebenarnya ada restriction sikit sebenarnya untuk yang setengah-setengah Insta story ni. Insta story dia hanya dia ada unit requirement, mungkin lepas beberapa ribu follower baru boleh letak link. Kalau yang baru-baru berniaga mungkin awak tak dapat akses tu lah. Dia ada sebenarnya Facebook page ada level-level lah, tapi itu nanti jangan risau lah sebenarnya. Benda tu kita akan ajar lagi. Apa pun sebenarnya your content create followers, your followers create business. Jadi apa yang kita kena buat ialah we have to create content. Nak create content, contohnya awak jual katakan awak jual kek kan, awak ni seorang bakers kan, awak jual kek, semua orang jual kek, ramai orang jual kek, tetapi kek awak, kenapa orang nak beli awak punya kek? Jadi awak menunjukkan kek awak tu, bila awak buat dalam bentuk cerita, awak siap buat kelas lagi. Awak kongsikan konten macam mana cara menilai kek yang sedap. Awak jadi reviewer kek. Reviewer kek ni siap awak pergi makan kek kat sini, lepas tu awak cakap kek dekat ni kan, dekat Starbucks ni, dia punya kek ni, kalau kata saya rasa dia punya biji rain dia yang digunakan ni memang biji rain yang memang original, yang memang apa semua tu memang dia menyebabkan rasa dia macam mulus-mulus, puluh-puluh semua macam tu lah. Tak kisahlah awak buat macam mana. Jadi awak menjadi reviewer. Dengan awak review tu, awak akan menaikkan awak punya follower. Yang orang-orang yang kaki kek ni, dia suka tengok awak punya ni dan juga suka kek, kaki kek, makan kek dan juga kaki buat kek. Jadi semua orang akan follow awak. And then kemudian, bila awak keluarkan kek, orang dah nampak awak punya credential. Awak punya credential ni ialah awak punya kelayakan awak untuk buat kek tu, dah tentu awak adalah seorang pengkritik kek. Dan tiba-tiba awak buat satu kek dan orang merasakan awak dah tentu satu figura yang membuat kek yang memang betul-betul sedap. Itu contoh, salah satu contoh. Inilah namanya content marketing. Awak buat konten. Kalau awak malas nak buat konten, awak bayarlah Mark Zuckerberg. Itu je. Kalau awak tak nak bayar Mark Zuckerberg, awak buatlah konten. Dengan konten ini seperti sebuah kenderaan yang ada enjin dan ada roda. Jadi bila kita start enjin, kita tinggal pandu saja, kita tekan minyak saja, dia boleh meluncur, laju. Tetapi kalau iklan yang hard sell, dia adalah seperti sebuah kenderaan yang tidak beroda. Dan dah tidak beroda, enjin pun tak ada. Jadi dia tidak mampu bergerak sendiri. Apa yang awak kena buat? Awak kena bayar banyak untuk awak angkat kenderaan awak tu naik dekat atas loader ataupun tow truck ke,
Tak tahu, dia takkan nak seret je. Roda tak ada. Dan kemudian untuk awak pergi, bawa dia ke tempat mana-mana. Jadi ini yang ramai usahawan-usahawan terjebak. Mereka pergi kelas-kelas buat iklan Facebook ke apa semua tu, mereka seronok bercakap dengan orang. Saya dulu belanja RM100, dapat 200-300 je sale. Sekarang ni, saya belanja RM100, saya dapat RM1,000. Banyaknya. Dan kemudian dia punya sembang dia macam-macam lah. Tapi kita pula boleh cerita, saya belanja RM1 boleh dapat RM1,000 sama macam awak. Macam mana? Itu dia punya konsep dia lah. Faham tak? Ujung dia, keyword dia ialah internet content marketing. Kita kena create content, dapatkan content yang orang nak, orang suka, orang baca dan orang sharekan. Kita tengok iklan. Mana ada iklan yang kita buat yang hard sell, orang pergi rajin pergi share. Adalah dalam 1,000 orang, 1 orang. Jadi sebab itu, awak nak dapat 10 share, awak kena bayar mark untuk bagi 10,000 orang lalu dekat awak punya iklan. Jadi adalah 10 share. Tapi kalau konten, daripada 100 orang yang lalu, 10 share. Kalau kata 1,000 orang, 1,000 orang yang lalu, 100 share. Tapi kalau awak nak lagi banyak share, awak bayar je Mark Zuckerberg sikit. Mark Zuckerberg dia bawa traffic masuk dekat lalu kat situ. Tadi kan, awak dapat 1,000 orang yang lalu, jadi 100 orang yang share. Jadi awak nak 1,000 orang share. Jadi awak minta Mark bawa traffic masuk. Yang tu bayar sikit je. Bayar sikit. Dan orang yang masuk kat situ katakan 10,000. Yang 10,000 tu ada 1,000 orang share. Itu sebenarnya cost per engagement kita jadi rendah. Kerana apa? Konten kita adalah konten yang engaging. Faham ke tak faham? Okey, kalau tak faham juga semua, okey kita ulang balik sekali lagi, kita banyak sharekan. Dan sebenarnya minggu ini kita akan adakan kelas percuma. Kelas percuma, macam mana kita nak ajarkan kepada semua cara macam mana kita mempunyai 2 kaedah marketing. Pertama menyerang dan kedua bertahan. Betul. Kita menggunakan Facebook untuk menyerang dan kita menggunakan Google untuk bertahan. Bagaimana cara je? Kenapa ada kalau kita main bola pun kita mesti kena kuat pertahanan, kita mesti kena kuat serangan. Ini adalah formula universal untuk kemenangan dalam pemasaran. Jadi macam mana kita guna Facebook untuk menyerang. Betul. Dan macam mana kita guna Google untuk bertahan. Jadi ini semua kita buat secara percuma, tetapi join saja Telegram t.me nota COSN. Ini juga secara percuma dan kita buatkan perkongsian dia hari-hari di sini. Dan daripada sini juga nanti kita buat live yang khusus tadi, kelas percuma tadi tu, kita link dia kita cuma update dekat dalam Telegram ini. Okey, jadi ikuti sekarang. Ramai yang dia bagus. View kita hari ni bagus Hasan. Alhamdulillah. Dia orang siap ulang balik apa yang Hasan tulis tu. Siap buat nota dekat ruangan komen. Mungkin ada ramai yang baru saja mengikuti kita punya live hari ni kerana topik hari ni panas, tetapi tolong reverse balik. Kita dah 3 minggu lebih kurang setiap hari kita akan ada buat live, dan setiap live tu pembawa perkongsian-perkongsian yang sebenarnya mahal, kerana kita sebenarnya berkongsi, bukan kita ni adalah usahawan yang aktif. Kita bukannya seorang usahawan and the only perniagaan yang kita usahakan ialah perniagaan untuk train ataupun coaching orang. Kalau awak nak jadi pemain bola sepak yang hebat, menjadi sebuah pasukan bola sepak yang hebat, kalau coach awak mesti adalah superstar ataupun bekas superstar dalam bidang itu. Bukannya coach awak adalah orang yang keluar universiti, baca buku macam mana nak main bola semua tu. Itu yang boleh jadi coach awak. Jadi kita adalah pemain dalam industri. Kita dah bangunkan macam mana Raketion Travel daripada menjadi sebuah syarikat travel yang tidak dikenali dalam masa 3 tahun. Dia menjadi leading company dalam travel. Dan kemudian begitu juga dengan Werda, dengan Stark. Ini semua adalah jenama-jenama yang kita bangunkan tanpa menderma banyak kepada Mark Zuckerberg. Ini cara dia. Content marketing. Kita ajarkan nanti. Jangan risau.
Nak jumpa kita sebenarnya yang kita kongsikan ni memang semuanya dari pengalaman kita sendiri. Malah kita dah bermain dengan Facebook ni dan bermain nak minimalkan kos Facebook ad ni sebelum wujudnya sifu-sifu FB, sifu-sifu marketing social media kat sini. Kita dah main dah benda ni. Cuma dulu kita tak sempat nak mengajar Ahsan. Kita sibuk berniaga. Kita tak sempat nak mengajar kerana kita sibuk berniaga. Betul. Bila kita sekarang ni, bila kita ada masa, bila kita punya perniagaan kita semuanya dah alhamdulillah well to do, sebenarnya this is the time kita slow down sedikit. Pasal yang ada tu pun is growing. Walaupun kalau kata kita tak berada kat situ, perniagaan some of the businesses dia dah ada masuk dalam mode autopilot sedikit. Tapi bukannya autopilot we still have to monitor, tetapi kita dah boleh lepas sikit tangan kita dekat steering, kita boleh mengubah ataupun berkongsikan perkara-perkara macam mana cara kita buat, macam mana cara untuk kita tembus pengiklanan dengan impak yang tinggi tetapi dengan menggunakan kos yang paling rendah sekali. Jangan percaya zero cost marketing. Zero cost marketing tak pernah wujud kerana setiap masa yang kita gunakan untuk membuat marketing juga ada nilai-nilai kos dia. Cuma yang kita boleh kongsikan ialah kalau zero cost marketing tu bermakna dia kosnya kos rendah sebenarnya. Kos rendah. Kos rendah tapi impak tinggi. Impak tinggi. Macam nak sambung lah Ahsan besok tajuk ni. Ramai yang nak join channel baru kita masuk akan sambung lagi besok. Mungkin kita akan detailkan lagi sikit esok. Jam 4 besok. Ramai pula ramai yang bertanya-tanya tu boleh siap-siapkan soalan-soalan semua tu. Mungkin soalan anda ni kita akan baca dan kita akan bawa ke hari esok untuk kita baca soalan-soalan anda tu. InsyaAllah esok. Tapi jangan lupa masuk dekat dalam Telegram channel kita. Percuma je. Kalau tak suka boleh keluar balik, tak ada masalah. Betul. Okey. Kita kena kita stop dulu sampai sini saya. Kita sambung lagi esok. Banyak soalan tak terjawab, tak mampu, tak sempat jawab hari ni. Maaf sangat tak sempat nak menjawab hari ni. Kita akan explain pula hari esok. Hari ni betul-betul panas sih, panas. Pasal apa? Mau tak panas. Hari-hari kita dah berniaga elok cantik je kan. Semua dah beli Velfire, dah beli Alphard lah, dah beli kereta, beg semua tu suddenly dah tak boleh nak iklan lagi kan. Selalunya hari-hari boleh jual 5-6 karton, 10 karton ke sambil-sambil membawang, sambil-sambil menyentil saja pun dah boleh jual sampai 10 karton barang produk semua tu keluar laju saja. Tiba-tiba hari ni kata masuk je iklan kena blok, masuk je iklan kena blok. Blok je iklan, saya iklan je blok. Itulah. Tapi risau. Betul. Okey, kita sambung besok insya-Allah okey, saya dah join Telegram. Okey, jadi kita sambung lagi sikit dekat Telegram dan besok kita sambung lagi topik ni. Ada soalan-soalan yang tak mampu kita jawab insya-Allah. Bawa rasa kemarahan kita ini. Betul. Kan? Bawa rasa kemarahan kita. Pacu kemarahan kita. Pacu untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita bukannya golongan orang yang sentiasa makan free, tetapi dalam masa yang sama we give value to the people. And people give value to us. That is business should be. Itu terbaik kata-kata. Cuba korang tulis balik apa yang saya cakap tadi. Okey, alright. Jadi kita telajak dah ni. Tak apa pun. Terima kasih semua yang join. Jangan lupa share, dan yang dah menonton siaran ulangan pun jangan lupa untuk share juga. Nanti kita bertemu di channel Telegram dan juga besok seperti biasa pukul 4 petang 4 petang. Perkongsian sambungan lah hari ni sebabkan hangat sangat. Kita akan sambung lagi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam.